pihak kerajaan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Alisa Maisara binti Muhammad Azmi. Yang Berhormat Juliana Binti Kamsani selaku Menteri Kedua. Yang Berhormat Zawahirah Muhammad Taufik Menteri Pihak Pembangkang diwakili oleh Yang Berhormat diwakili oleh Masya Habibi binti Mazhar. Yang Berhormat Aisyah binti Zainal Pembangkang Kedua. Yang Berhormat Izzati Bagis binti Suhaimi Pembangkang Ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan bersidang. 1. Isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Kedua, setiap pembahas diberi masa 7 minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penghulungan kira ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari permulaan pembahas berucap. 3. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit kedua, awal minit ketiga, menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk meminta izin laluan. Manakala pada akhir minit kelima, loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa telah tamat pihak lawan membuat izin laluan. Keempat, loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-7 menandakan bahawa masa untuk pendebat berucap sudah tamat. Bagi sesi penghulungan, kedua-dua pasukan akan diberikan masa 1 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penghulungan masing-masing. Pada masa penghulungan, loceng akan dibunyikan sekali pada minit ketiga dan loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa untuk penghulungan telah tamat. Semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembunuhan. Masa selama 15 saat sahaja diperlukan bagi setiap izin laluan. Izin laluan haruslah padat dan tegas. Tiada izin laluan semasa sesi pengumuman. Izin laluan dimohon dengan seorang pendebat berdiri atau mengangkat tangan dengan menyebut izin laluan. Pendebat yang berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan. Pendebat tidak dibenarkan berdiri di tempat masing-masing, sebaliknya hendak keluar ke hadapan di kawasan yang dibenarkan. Pendebat tidak dibenarkan bergerak ke kawasan pasukan lawan. Kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang mendapat markah tertinggi daripada panel hakim. Keputusan panel hakim adalah pengumuman. Sidang dewan yang dihormati, usul yang akan didebatkan pada sesi kali ini ialah industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang dewan yang dihormati, kita memulakan tirai perdebatan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Alisa Maisara binti Muhammad Azmi tampil mengemukakan usul perdebatan, menyampaikan definisi dan perdebatan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat. Mencari imbas si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Terima kasih Tuan Pertua Dewan Rakan-rakan Seperjuangan yang berkarisma, delegasi kerajaan Provinsi Pembangkang yang dimuliakan dan tidak sesekali saya geruni. Seterusnya saf-saf perwakilan dan hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian. Salam perpaduan, salam perdebatan, salam kelestarian bumi Tuhan. Tuan yang dipertua pada hari ini sidang parlimen menyaksikan pro dan kontra bagi membahaskan usul perwakilan kerajaan iaitu industri hiburan dijadikan komoditi utama negara.
Selaku pihak pencadang, kami bertiga di barisan delegasi kerajaan bersepakat tanpa kompromi menyokong 100% usul perbahasan pada hari ini diterima. Sidang Perwakilan dan Kabinet Kerajaan selaku Perdana Menteri di barisan kerajaan, terlebih dahulu izinkan saya memberikan pendefinisian berkenaan usul berpaksikan pada bukti-bukti yang konkret secara konseptualnya. Frasa industri hiburan bermaksud perkhidmatan dan merupakan aktiviti ekonomi yang memberikan nikmat kepada penonton. Tujuan utama meningkatkan pasaran ekonomi negara di sudut hiburan. Bagaimanapun, komuniti utama negara pasaran terpenting pada negara. Industri hiburan juga menjadi satu usaha maafkan saya Tuan Yang Kedua, berharga bagi sesebuah negara. Rangkai kata industri pula kami katakan penghasilan barang atau perkhidmatan dan merupakan aktiviti ekonomi untuk meningkatkan ekonomi negara. Rangkai kata hiburan membawa maksud persembahan atau kegiatan yang direka untuk memberi nikmat kepada penonton atau menghiburkan para penonton. Dalam isu industri hiburan dijadikan komuniti utama negara, teringat pula saya akan filem-filem piramid seperti Seniman Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk dan beberapa lagi filem yang saya tidak ingat namanya. Filem-filem ini meraih keuntungan kepada negara. Mengikut data dan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, sebanyak 81.9% industri hiburan dari filem piramid meningkatkan kadar keuntungan negara. Itulah konsep sebenarnya industri hiburan dijadikan komuniti utama negara. Tuan Yang di-Pertua dan Tuan Yang di-Pertua dan Barisan Pembangkang yang dimuliakan, selesai sudah pentakrifan usul kita pada hari ini. Ingin kami tegakkan pendirian kami di barisan kerajaan secara konsensus, memantapkan kedudukan strategik dan pragmatik. Pendirian kami bawa usul industri hiburan dijadikan komuniti utama negara. Perlu diterima, kecuali pihak pembangkang boleh membuktikan perkara-perkara sebaliknya. Janganlah pihak pembangkang bermimpi di siang hari sehingga gairah menafikan suatu kenyataan yang utuh dan jitu ini. Hal ini demikian kerana industri hiburan dijadikan komuniti utama negara perlu diterima pihak Dewan. Oleh itu, strategi kerajaan sudah tentu melihat kepada kata kunci pemakin yang dihuraikan kepada 3 aspek. Menjadi hujah dan pembawaan kami di barisan kerajaan itu memberikan manfaat kepada ekonomi negara, menaikkan nama negara, yakin akan mendapat sambutan ramai di dalam maupun di luar negara. Seterusnya, izinkan saya sebagai Perdana Menteri yang membawa panji-panji kebenaran untuk menyatakan peranan ketiga-tiga barisan kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua selaku Perdana Menteri di pihak kerajaan, saya bertanggungjawab untuk meyakinkan Dewan dengan membawakan hujah yang pertama dan saya melakukan sesi penggulungan. Berdirinya Yang Berhormat Menteri Kedua pula akan membidas semua hujah rapuh yang dibawa oleh pembangkang dan membincangkan 2 hujah yang berikutnya. Yang Berhormat Menteri Ketiga, kerajaan pula akan membidas semua hujah-hujah rapuh pihak pembangkang agar terungkai segala kesangsian dan kekeliruan yang ditimbulkan. Sidang Dewan sekalian, seterusnya kita meninggi pula hujah kami yang pertama di bawah lembaga kata dapat memberikan manfaat kepada ekonomi negara. Menurut data dan statistik yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bekas Menteri Kanan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, menyatakan bahawa sebanyak 82.3% industri hiburan meningkat kadar ekonomi negara pada tahun 2021 walaupun dilanda wabak COVID-19. Menurut data yang dikeluarkan oleh Berita Harian pada 20 Jun 2022, ekonomi negara terus meningkat pada sepekan kedua apabila industri hiburan di Malaysia melonjak naik. Apabila kita melihat satu bukti yang cukup kukuh adalah tayangan filem Mat Kilau. Kebangkitan Pahlawan terus menerima sambutan luar biasa dengan kutipan yang mencecah lebih RM71.7 juta Malaysia. Sudah terang lagi bersyukur sahabat yang berhormat bahawa industri hiburan jadikan komuniti utama negara. Silakan Yang Berhormat. Bila Kilau hanyalah dalam jangka masa yang pendek, bukan dalam jangka masa yang panjang.
seperti filem-filem luar negara yang sering menarik perhatian. Terima kasih Yang Berhormat. Kita sudah terang lagi bersuluh bahawa filem-filem ini bukan dikatakan filem anti-laut sahaja. Filem piramid juga dapat menaikkan kadar ekonomi negara. Seperti yang saya katakan tadi, peratus-peratusan yang dapat meningkatkan ekonomi negara yang dibicarakan oleh bekas menteri kita. Terima kasih Yang Berhormat. Selain itu, data lihat pada aspek industri hiburan dari segi aplikasi TikTok mempunyai 1 bilion pengguna aktiviti global bulanan. Pangkalan hiburan pada aplikasi ini dapat memberikan keuntungan kepada pengguna dan negara pada masa yang sama. Tuan Ratih Pertua dan Sedang Dewan yang dimuliakan, masyarakat madani yang serba sejahtera bertunjangkan jati diri. Sebab itu, saya ingin menegaskan buat kesekian kalinya bahawa industri hiburan dijadikan komoditi utama negara dapat memberikan keuntungan kepada negara. Saya mohon agar usul maafkan saya Yang Ketua, saya mohon agar usul yang diperdebatkan pada hari ini diterima sekalian Dewan. Mohon terus mencadang. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas kerjaya pimpinan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Marshal Hamidi binti Mazlan selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan ujar serta mendebatkan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Sayang-sayang buah pepayang, sayang hujah kerajaan pincang. Jaga-jaga pembangkang datang untuk menik hujah kerajaan terbang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Kedua, barisan perwakilan pihak kerajaan, perwakilan pihak pembangkang, para juri yang penuh fungsi dan visi, seterusnya sidang dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Kedua, adik-adik yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini dan Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang Kedua, usul pada hari ini berbunyi, industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentang satu usul, namun setelah kami kaji, terdapat kelemahan dan ketidakrelevanan usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Tuan Yang Kedua, kami mohon membangkang dan menolak usul kerajaan pada hari ini. Tuan Yang Kedua dan ahli Dewan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta tadi telah membentangkan definisi dan takrifan usul pada hari ini. Kami menerima dengan pindaan definisi usul pihak kerajaan. Dengan izin Tuan Yang Kedua, saya mohon meminta definisi pihak kerajaan dan menegakkan definisi kami di Barisan Perwakilan Pembangkang. Kami tarifkan komuniti negara ialah usaha-usaha yang mampu membangunkan negara dan juga kepentingan yang dapat menguntungkan negara. Terdapat banyak komuniti negara yang boleh dilakukan selain industri hiburan seperti industri pertanian, pelancongan serta industri-industri yang lain. Daripada sektor pelancongan, terdapat banyak tempat pelancongan yang ada di Malaysia, contohnya seperti Pulau Langkawi, Sandakan dan Sabah. Dan tidak lupa juga Kuala Lumpur yang selalu dengan ketentuan yang dibentuk yang selalu menjadi perhatian bukan sahaja pelancong luar malah penduduk di Malaysia juga. Pertumbuhan sektor pertanian disasar meningkat dengan posisi lebih 4.6% setahun dan dijangka menyumbang antara 15 hingga 20% kepada KDM di Terengganu. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata sasaran itu mampu tercapai sekiranya kesemua pertanian dapat dimanfaatkan pengeluaran bahan mentah makanan barisan dapat dipertingkatkan dan peratus bekerja dalam sektor pertanian perlu digalakkan. Oleh itu secara generalisasinya dapatlah kita sebutkan bahawa komuniti utama negara ialah selain daripada industri hiburan juga dapat membangunkan negara. Oleh itu saya mohon agar ahli-ahli Dewan menerima pindaan definisi pihak pembangkang. Tuan Yang Ketua dan ahli-ahli Dewan, bangun Yang Amat Berhormat
saya kedua, bangun yang amat berhormat Perdana Menteri telah memberikan satu premis yang amat rapuh yang itu dapat memberikan manfaat kepada ekonomi negara. Premis yang mereka kemukakan tidak relevan dan tidak rasional dengan usul yang mereka sendiri bentangkan. Seterusnya, izinkan saya membidas kerja yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Perdana Menteri telah mengatakan satu hujah iaitu dapat memberikan manfaat kepada ekonomi negara. Bidasan saya mudah. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada negara, malah menyebabkan gejala sosial di kalangan remaja terus meningkat. Lihatlah generasi anak-anak muda zaman sekarang. Mereka mudah terpengaruh dengan isu-isu popular di media sosial. Bukan sahaja mereka juga terpengaruh daripada rakan-rakan mereka. Hari demi hari, perkara ini semakin membimbangkan. Tuan diketuai oleh ahli Dewan untuk menolak usul pada hari ini, pihak pembangkang telah meletakkan satu premis yang amat statistik untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang. Lagi menolak usul kami telah kami telah meletakkan 3 strategi utama, iaitu saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama, iaitu menyebabkan gejala sosial di kalangan remaja turut meningkat. Manakala pembangkang kedua akan membentangkan 2 hujah, iaitu penyebab kelalaian dan kedua industri hiburan Malaysia tidak setanding dengan negara lain. Pembangkang ketiga pula saya telah amanahkan untuk membidas dan membetulkan perbincangan hujah kerajaan yang cuba meraih simpati ahli Dewan untuk menerima usul yang mereka bentangkan. Seterusnya, pembangkang ketiga akan mengukuhkan hujah-hujah pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini. Dengan izin Tuan Yang Dipertua dan ahli Dewan, saya membentang hujah pertama pembangkang, iaitu menyebabkan gejala sosial di kalangan remaja. Remaja merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus berkuasa negara. Kepusatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan negara sosial dan insaniah remaja. Namun dalam zaman cycle ini, keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meruncing hingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jika dahulu masalah sosial hanya berlaku di kawasan bandar sahaja, namun masalah sosial ini turut mengular ke kawasan luar bandar. Lebih menyedihkan, remaja berusia 11 tahun telah pun terjebak dalam masalah ini. Di antara masalah yang sering berlaku adalah gejala sosial dan gangsterisme yang semakin membimbangkan yang sering berlaku di sekolah menengah. Antaranya, peranan pengaruh negara supaya boleh saya simpulkan adalah kurang daripada perhatian keluarga dan pendidikan agama. Contoh gejala sosial yang berkaitan dengan hiburan ialah merokok, masuk sekolah, vandalisme dan lain-lain. Ia menyebabkan kurang sasiah dalam kalangan remaja kerana taksub dengan hiburan. Terdapat beberapa jenis hiburan, antaranya komedi, kontes seni, radio, filem dan lain-lain. Saya khawatir jika remaja muda terlibat dengan perkara-perkara yang tidak elok yang terdapat dalam industri yang saya telah sebutkan. Contohnya seperti asyik ganas, drama minijo atau dirty joke dan lain-lain. Selain itu, industri muzik genre yang tidak bersesuaian seperti black metal ini bertentangan dengan nilai dan ideologi negara kita yang berasaskan perkara 3 dalam kurungan 1 perlembagaan persekutuan. Pengaruh muzik genre punk yang membawa bisnis ideologi anarkisme daya memberi kesan yang amat negatif di dalam pembentukan sosial dan budaya ini. Ramai remaja yang terpengaruh dengan nilai kehidupan yang digambarkan melalui cerpen, novel, drama, film dan sebagainya yang bercorak fiksyen dan bukan yang menggambarkan realiti kehidupan sebenarnya. Saya memberi contoh. Novel yang berjudul Driving to Mr. Mafia mempunyai edition yang tidak sesuaian diletakkan dalam novel tersebut, dan penulis tersebut telah dikritik oleh pembaca-pembaca yang telah membaca cerita tersebut. Berdasarkan hujah dan fakta yang saya katakan tadi, jelas bahawa fakta dan hujahan kami selaras dengan premis kami pada hari ini. Maka usul dapat memberi manfaat kepada ekonomi negara wajar ditolak sebulat suara. Sekian, saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dalam perdebatan parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Jeneral Kamsat, Menteri Kedua Kerajaan untuk mengemukakan berdasarkan hujah-hujah beliau.
Ketua Dewan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Ketiga, Barisan Pembangkang dan Sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Menteri Kedua menerima sepenuhnya definisi usul kita yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Saya amat bersetuju bahawa industri hiburan dapat memberi banyak faedah kepada ekonomi Indonesia. Semua telah sedia maklum bahawa negara kita telah mengalami beberapa konflik ekonomi yang jelas-jelas membimbangkan semua pihak, terutamanya rakyat. Tanpa kita sedar, terdapat satu lagi cara bagi membaik kehidupan konflik ekonomi, iaitu dengan platform industri hiburan. Industri hiburan bukan sahaja membantu dalam ekonomi, bahkan juga mendapat sambutan yang ramai dari kalangan masyarakat dalam maupun luar negara. Hal ini kerana kita telah mencapai zaman di mana teknologi berkembang, manakala hiburan pula sangat digemari oleh semua golongan masyarakat tanpa mengira usia. Saya beri contoh pada genre terkenal di negara iaitu Korean Pop dengan izin Tuan Yang Dipertua. Peminat Korean Pop dengan izin yang kedua sanggup menghabiskan ratusan ribu ringgit bagi memenuhi kegairahan mereka pada hiburan tersebut. Sanggup membayar berpuluh ringgit bagi menyaksikan persembahan artis kegemaran, maupun membeli kad gambar kumpulan kegemaran bagi membuat koleksi. Bayangkan jika kita lakukan hal sedemikian pada artis di Malaysia. Sebagai contoh, Dato' Seri Siti Nurhaliza yang terkenal dengan suara merdunya. Sudah tentu beliau juga mempunyai ramai peminat dari pelbagai negara, bangsa dan warna kulit. Ada yang dari Indonesia, Singapura, Brunei, China dan pelbagai lagi. Ini dapat menjadi batu loncatan bagi ekonomi negara Malaysia. Sebelum saya menguraikan dengan lebih lanjut, inilah dulu saya membidas kenyataan Ketua Pembangkang. Saya keliru dengan kenyataan menyebabkan gejala sosial di kalangan remaja meningkat. Mengapakah hal ini sahaja dikaitkan dengan industri hiburan? Sedarlah tanpa adanya industri hiburan, masalah remaja sosial tetap wujud dengan adanya faktor-faktor yang lain. Seperti yang dikatakan Ketua Pembangkang, remaja sosial bukan sahaja disebabkan hiburan, malahan mereka juga disebabkan penyalahgunaan dada, vandalisme, rumah haram dan sebagainya. Seterusnya, terpengaruh pada sosial. Tidakkah Barisan Pembangkang melihat platform-platform TikTok dan sosial media mereka menjadikan hiburan sebagai media bagi mereka menegakkan agama? Maka kenyataan Pembangkang ini sangat tidak berasas. Sudah terang lagi bersulur perkara positif perkara positif bagi industri hiburan ini sangatlah banyak. Tetapi mengapa perkara yang negatif juga dibahaskan dengan sia-sia? Oleh itu, pihak pembangkang hanya mengeluarkan kenyataan yang menjerat leher mereka. Fakta rapor pembangkang telah saya bahaskan. Kenaan yang lebih kedua yang terkait tadi bahawa banyak remaja yang sanggup menghabiskan duit kemudian hanya untuk membeli barang-barang itu. Bukankah itu membuktikan hujah pembangkang iaitu gejala sosial? Berdasarkan minat, baiklah. Mereka membeli bukan kerana mereka tidak berfikir panjang. Sementara itu, mereka sangatlah bertindak tanduk untuk membeli, untuk pergi ke persembahan tersebut. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak menjadikan satu industri hiburan itu sebagai satu kos yang tinggi untuk mereka. Contohnya lah, seorang remaja ingin pergi ke persembahan artis kegemaran. Mereka tidak mempersia-siakan duit mereka. Mereka kumpul, mereka simpan duit tersebut, barulah mereka pergi. Tak ada duit, takkanlah mereka suka untuk pergi-pergi. Harap menjawab soalan. Baiklah, saya teruskan. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, sekarang mari kita mendengarkan penjelasan kedua dari pihak kerajaan. Industri hiburan memberi impak besar dalam mempromosikan negara Malaysia ke antara dunia. Misalnya, pelakon hebat berlakon watak dalam filem atau drama di luar negara. Misalnya, pelakon hebat pengarah filem One Valerie yang telah berlakon dalam filem Indonesia sebagai Pak Amdi Setan. Lakonan dan watak beliau memberi impak dan kesan kepada penonton.
Beliau telah membawa nama anak saya Malaysia dalam filem yang mendapat sambutan tinggi. Hal ini meningkatkan lagi nama negara Malaysia dalam peringkat antarabangsa. Kemungkinan kenaikan statistik ekonomi negara akan berlaku dengan adanya keutamaan industri hiburan. Fikirlah, tidakkah apabila nama negara Malaysia kian melonjak naik, kita dapat menarik minat dan perhatian negara luar untuk berpelaburan di negara Malaysia, sama ada sebagai rakan perdagangan ataupun sumber bahan mentah. Ini sebagai peluang besar bagi negara Malaysia untuk meningkatkan ekonomi. Tidakkah ini sesuatu yang baik bagi kerajaan? Kijang di depan mata senampak sudah berpadu. Masakan pemburu masih bingung. Maka dengan ini, pihak pembangkang perlu menyerahkanlah tarikh kursi dan akur dengan kami di perwakilan kerajaan, kerana kami maafkan saya, kerana kami di perwakilan kerajaan sudah membuktikan sekukuh-kukuhnya di mana industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Maka dengan itu, pihak Dewan perlulah terima kenyataan ini sebaik-baiknya. Mohon terus mencatat. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Jemaah Syamsani. Isu perdebatan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Raisa Zainal, Pembangkang Ketua Badan Mak Pembangkang, untuk menunjukkan penjelasan dan hujah-hujah. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang berdua Dewan, Angkatan-Pakatan Kerajaan, rakan-rakan pembangkang serta sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Usul yang digagaskan hari ini ialah industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Kami, Barisan Perwakilan Pembangkang, menolak 100% usul yang telah digagaskan. Kami, Barisan Perwakilan Pembangkang yang lebih rasional, membawa usul yang seharusnya industri hiburan tidak layak dijadikan komoditi utama negara. Sebelum hujah saya utarakan, boleh jika saya mulakan dengan bidasan terhadap hujah pencadang. Menteri Kedua sebentar tadi telah mengemukakan hujah dengan pentah bicara bahawa industri hiburan dapat menaikkan nama negara Malaysia. Selain itu, Menteri Kedua juga ada menyatakan dengan yakin bahawa industri hiburan akan mendapat sambutan ramai di dalam maupun di luar negara. Manakala Perdana Menteri yang gah menjunjung kata kuncinya bahawa industri hiburan dapat memberi manfaat kepada ekonomi negara. Nampaknya hujah saja yang panjang, namun hujah yang diberikan tidak boleh digunakan pakai. Warga Dewan sekalian, meniti hujah saya seterusnya, saya membuka kata kunci yang berbunyi industri hiburan membawa padang. Data dan statistik banyak menunjukkan hiburan merupakan penyumbang utama kepada kelalaian di kalangan rakyat dalam memahami aspek moral. Program-program televisyen khasnya lebih mementingkan hiburan daripada maklumat. Hiburan yang lebih akan melahirkan golongan hedonisme, iaitu golongan yang mempunyai pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Hal ini menyebabkan rakyat dilamat-lamat hidup kerana terlalu reka dengan perkara yang penuh ilusi. Apabila terbiasa dengan hiburan, maka seseorang itu boleh lalai dengan mudahnya. Hal ini demikian kerana hiburan dirasakan sesuatu yang sangat menyeronokkan sehingga melupakan tanggungjawab yang perlu dijalankan. Sebagai contoh, seorang bapa yang terlalu reka dengan hiburan menyebabkan kebajikan anaknya terabai, atau golongan remaja yang kini asyik menikmati hiburan. Remaja yang tenggelam dalam hiburan biasanya lalai dan tidak dapat fokus kepada pembelajaran. Sebentar tadi, pembangkang mengatakan bahawa ia industri hiburan menuju kepada kelalaian. Tanpa kalian sedar bahawa industri hiburan juga ada dalam bentuk agama. Adakah anda ingin mengatakan bahawa agama itu kelalaian? Berdasarkan soalan yang diberi, berdasarkan apa yang saya kaji, kelalaian yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang lebih fokus terhadap hiburan seperti filem, novel, muzik yang menyebabkan rakyat Malaysia membazirkan masa yang banyak terhadap perkara tersebut. Balik semula seperti contoh saya, seperti golongan remaja yang asyik menikmati hiburan sehingga mereka tidak fokus kepada pelajaran
dengan sepenuh hati serta menghabiskan banyak masa yang berharga dengan berhibur, seolah-olah itulah keperluan hidup mereka yang pertama. Meniti hujah saya seterusnya, iaitu industri hiburan Malaysia tak setanding negara lain. Hal ini kerana industri hiburan Malaysia kurang menyumbang kepada KDNK negara. Kita patut mengambil contoh mudah, iaitu industri hiburan di India dan Korea yang telah menyumbang berpuluh bilion dolar terhadap ekonomi negara mereka. Tambahan pula, seperti yang disedia maklum, industri hiburan tidak termasuk 5 sektor teratas penyumbang dalam KDNK. Antara sektor terbesar yang menyumbang dalam KDNK ialah sektor perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pelonggungan dan pembinaan. Oleh yang demikian, mengapa tidak kita fokuskan kepada 5 sektor ini? Seperti pengetahuan umum, Malaysia antara negara paling mesra perdagangan di dunia dengan mengeksport rangkaian produk serta perkhidmatan yang kompetitif lebih 120 negara dan wilayah di seluruh dunia. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia turut menyifatkan negara ini sebagai komponen utama dalam rantaian bekalan global. Malaysia juga telah diiktirafkan sebagai negara dagangan ke-25 dunia dan tersenarai sebagai pengeksport dan pengimport terbesar ke-26 oleh Pertubuhan Perdagangan Dunia. Dalam masa yang sama, Malaysia juga diiktirafkan sebagai antara industri kimia yang maju di dunia menerusi bekalan berbagai produk termasuk polimer, etilena, metanol dan poliester tebu. Tambahan pula, sektor pembinaan dan perkhidmatan profesional negara ini mampu menjadikan pegiat global menerusi kejayaan menyiapkan pelbagai projek di luar negara. Antara hujah yang saya sampaikan, tiada satu pun pencapaian yang menjurus kepada industri hiburan. Sudah terang lagi bersuluh tidak relevan untuk industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Warga Dewan yang saya hubungkan sekalian, wahai pihak kerajaan, ditunggu apa lagi, angkat kursi duduk di barisan kami kerana saya telah mengemukakan hujah yang relevan. Oleh itu, saya selaku pembangkang kedua di pihak pembangkang ingin saya tegaskan sekali lagi pendirian kami bahawa kami sebulat suara dan tidak akan berganjak seinci pun daripada hukum premis yang kami dirikan hari ini. Atas dasar, industri hiburan tidak layak dijadikan komoditi utama negara. Sekian, mohon terus membangkang. Terima kasih yang berhormat Kak Nisa. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih berkuah lagi dengan biasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan biasan-biasan. Seterusnya, memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Sri Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Yang Gubernur, rakan-rakan perwakilan kerajaan, barisan kontradiksi yang kelihatan goyah di pondok Usam Subang sana. Seterusnya sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat bersilang semua. Yang pertama, barisan berhormat pihak pembangkang telah gagal membilas isi serta definisi konsep sebenar tajuk perbahasan kita pada hari ini, iaitu industri hiburan menyebabkan gejala sosial dalam kalangan remaja. Perkara kedua, barisan yang berhormat hanya membilas di atas angin sampul-sampul bahasa yang telah disuarakan oleh pihak kami, dan seterusnya ternyata yang berhormat barisan pembangkang hanya menyatakan hujah berdasarkan pendapat sendiri tanpa bukti berkualiti serta hanya menyatakan hujah berdasarkan bukti-bukti yang tidak relevan. Namun begitu, Tuan Yang Diperlukan, sebelum menentukan hujah-hujah yang kukuh daripada pihak kerajaan pada hari ini, pertamanya saya akan meremukkan hujah yang dibawa pembangkang. Tuan Yang Diperlukan, terlebih dahulu saya akan membidas hujah-hujah rapor yang telah dibawa oleh YB yang berbahagia pembangkang, di mana beliau menyatakan bahawa industri hiburan menyebabkan gejala sosial berlaku dalam kalangan remaja. Sebenarnya Tuan, jika dipandang dalam yang berluas, hiburan juga telah diminati dalam berbagai peringkat usia. Jika kita imbas pada masa yang lalu, Allahyarham dan Sri Ramli menjadi gilaan ramai ketika itu kerana apa? Kerana membawakan watak beliau dalam sebuah karya yang dihasilkan mengenai minat dalam diri individu. Maka tidak hairanlah sekiranya ramai meminati industri hiburan pada hari hingga kini, hingga kan
namun beliau masih mekar dalam era globalisasi ini. Antara karya yang masih kekal dalam ingatan masyarakat Melayu adalah Bujang Lapuk, Senang Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk. Berdasarkan penerangan tua yang dipertuai di mana perlakuan absidana federalism adalah berpunca daripada sikap individu tersendiri, bukan berpunca daripada industri hiburan. Hal ini kerana industri tersebut kebanyakan mendatangkan impak positif kepada penonton. Kerana di setiap perkataan yang diperkatakan oleh Allahyarham Tan Sri P. mempunyai isi yang tersirat dan tersurat. Dari sudut positifnya, hiburan menjadi platform bertamadun dan tasiah baik, terutamanya kepada remaja teknologi ini. Seterusnya, punca dangkal pihak pembangkang yang kedua berbunyi, hiburan menyebabkan kelalaian dalam kalangan kita, itu sama sekali tidak masuk di akal. Tuan yang kedua, sebenarnya tidak sepanjang masa aktiviti hiburan akan dilakukan. Contohnya, program seperti konsert dan filem akan diadakan ada had masanya dan penetapan tarikh. Antara contohnya, kumpulan muzik Pujian Mazlum yang dikenali ramai telah mencari nama di serata tanah Asia. Tidak semua hiburan menyebabkan individu melupakan tanggungjawab seperti yang pembangkang telah membangkang kerajaan bahawa industri hiburan menggunakan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun, hari ini dapat menjadi satu isu jika kita mengambil tidak menjadi satu isu jika kita mengambil sisi positifnya. Mereka yang menggunakan kos dapat dijadikan pembangun kepada ekonomi Malaysia. Kelalaian juga berlaku pada sektor yang lain seperti sektor pekerjaan. Mereka yang kerja lebih bermasa dalam satu kelalaian. Maafkan saya. Mereka yang kerja lebih masa ada satu kelalaian jika tidak bertanggungjawab. Maka tidak ada sebab atau punca hiburan menjadikan remaja lebih lalai jika mereka tahu akan tanggungjawab, melainkan remaja tersebut tidak mengenal apa erti masa. Poin yang kedua, nampaknya pada hari ini pihak pembangkang menggunakan fakta kes yang goyah di mana saya akan mencantas hujah yang dibawa oleh yang berbahagia Ketua Pembangkang, iaitu industri Malaysia tidak setanding dengan negara lain dari aspek pertanian. Jadi betul, walaupun industri pertanian dijadikan sumber utama statistik di Malaysia, masih menurun. Hal ini ditegaskan oleh Datuk Seri Mustafa Muhammad yang merupakan Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2021. Nampaknya tuan yang diperlukan, hujah pihak pembangkang pada hari ini seakan burung yang hendak terbang tapi tidak bersayap, hendak hinggap tapi tidak berkaki. Tuan yang betul, setelah hujah dibidas, setelah hujah dicantas, kini diwajibkan untuk saya mengukuhkan kes kami di meja kerajaan dan membuktikan bahawa sesungguhnya pada hari ini kami yang berdiri di barisan kerajaan tidak bercakap di atas angin seperti pihak pembangkang di seberang sana. Saya memahatkan kata bahawa industri hiburan wajar diketengahkan di Malaysia bagi menjadikan ia sebagai pemakin ke arah pembangunan kemajuan Malaysia dengan cara menaikkan nama negara serta dapat memberi manfaat kepada ekonomi negara. Seperti yang dapat diperlihat, berbagai program yang pernah dianjurkan oleh Malaysia oleh negara kita di luar negara seperti Indonesia, Singapura, Filipina telah menjadi penggerak kepada rakyat negara mereka untuk mendalami karya-karya yang terdapat di dalam Malaysia. Akhir kalam saya ingin menegaskan bahawa industri hiburan dijadikan komuniti utama perlu diterima dengan baik. Mohon terus mencatat. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat dan Sahabat kita. Perdebatan teruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengumpulkan bidasan-bidasan dan seterusnya mengumpulkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Persilakan Yang Berhormat Sahabat. Sayang-sayang buah pepaya, sayang pecah-pecah dan pecah. Jaga-jaga pihak sebelah, pembangkang ketiga datang bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Dewan yang saya hormati barisan kombinasi kabinet, kerajaan, rakan-rakan delegasi, pembangkang serta sidang koordinasi sekalian. Selamat bersidang semua. Tuan Yang Di-Pertua dan sidang Dewan sekalian. Usul yang dibahaskan pada hari ini tetap sama, iaitu industri hiburan sebagai komoditi negara utama. Namun, kami di premis pembangkang telah menemukan banyak kelemahan pada usul tersebut. Kami mengatakan bahawa perasa yang mengatakan industri hiburan meningkatkan ekonomi negara adalah benar, akan tetapi dengan cara yang salah yang telah melibatkan rasuah untuk meningkatkannya. Sebagai contohnya, penyanyi-penyanyi banyak memberikan rasuah kepada pihak atasan demi menaikkan nama mereka ataupun demi menutup kesalahan atau jenayah untuk menjaga nama baik. Pada ujian tersebut, wajar diragui atas rasional tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahawa industri hiburan tidak mendatangkan kebaikan pada negara. Selaku pembangkang kedua, saya akan menjelaskan satu persatu kelemahan hujah-hujah pihak kerajaan. Puan Yang Di-Pertua dan perwakilan sekalian. Kelemahan pertama yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah YB Menteri ketika sebentar tadi menyatakan bahawa Allah Yarhamku Sri Piramli membawa kebaikan kepada industri hiburan adalah benar, akan tetapi generasi kini adalah generasi moden di mana pengaruh barat menguasai industri hiburan yang menyebabkan rakyat mengikut budaya yang tidak sepatutnya dan melupakan warisan yang ditinggalkan oleh generasi dahulu bagaikan kacang melupakan kulit. Lagipun, remaja muda kini lebih menyebut hiburan barat berbanding hiburan negara sendiri yang menyebabkan ekonomi negara kurang meningkat seperti yang dijangkakan. Berdasarkan pernyataan yang diberi, apakah bukti relevan seperti yang berkatakan tadi, di mana rasuah ada kaitan dengan industri hiburan? Jadi kaitan antara rasuah dan industri hiburan pada pandangan saya, dia merupakan langit dan bumi, jauh beza. So apa bukti-bukti relevan yang dapat kita sampaikan? Seperti yang saya katakan tadi, industri hiburan memang beri kebaikan, akan tetapi dia terlampau banyak melibatkan rasuah, mana menunjukkan bahawa menunjukkan kepada remaja-remaja yang industri hiburan tidak sesuai. Lagipun, remaja muda kini lebih menyambut hiburan barat berbanding hiburan negara sendiri yang menyebabkan ekonomi negara kurang meningkat seperti yang dijangkakan. Di dasar saya, hiburan terkini lebih merosakkan rakyat terutamanya anak-anak muda dan menjejaskan ekonomi negara berbanding hiburan yang biasa. Kelemahan kedua yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah YB Menteri Ketiga ada mengatakan bahawa industri hiburan tidak menyebabkan kelainan di antara anak muda terkini. Sudah terang bagi bersuluh bahawa ucap ini adalah tidak benar sama sekali. Kerana industri hiburan merupakan pengaruh negatif terhadap remaja. Saya tidak sebenarnya. Remaja merupakan golongan yang suka bertindak sesuka hati tanpa fikir panjang. Remaja hiburan dan golongan yang suka bertindak sesuka hati panjang. Hiburan dan budaya barat yang disiapkan melalui internet dan sosial media menyebabkan remaja mudah tertarik dengan perkara-perkara baru yang mereka sendiri tidak pernah alami. Di mana telah menjadi ikutan di antara remaja di antara kita. Secara tidak langsungnya, hiburan barat yang bercanggah dengan hiburan budaya kita akan meresap dalam jiwa remaja dan menjadikan satu bentuk hiburan yang melampau di antara kita. Selesai penjelasan Menteri Kedua, saya tampil ke penjelasan Menteri Kedua. Sebentar tadi, Menteri Kedua juga mengatakan industri dapat menaikkan ekonomi negara. Di dasar saya, negara Malaysia terkenal dengan budaya hiburan yang unik dibandingkan dengan budaya hiburan luar. Akan tetapi, dengan hiburan zaman moden kini lebih mengikut budaya luar dan juga menyebabkan budaya hiburan dikatakan lapuk dan dibuka oleh anak-anak muda. Apa yang saya mau sampaikan adalah budaya hiburan Malaysia tiada naik semuanya dan tiada perbezaan di antara hiburan barat di mana menyebabkan nama negara kita semakin kurang dikenali oleh orang luar. Menteri Kedua juga mengatakan industri hiburan akan mendapat sambutan ramai dalam maupun luar. Saya mengidas bahawa zaman moden industri hiburan Malaysia kini kurang mendapat sambutan di kalangan rakyat, apalagi masyarakat
Bukan kerana industri hiburan, Malaysia tiada tandingan dengan negara luar iaitu Korea, China dan Jepun yang merupakan negara-negara industri hiburan yang terbesar. Contohnya, hiburan Korea iaitu Korean Pop dengan izin tuan yang kedua telah menjadi kegilaan ramai di kalangan remaja. Termasuklah remaja-remaja Malaysia menyebabkan hiburan Malaysia akan tidak menarik dan membosankan dalam kalangan remaja. Ini menunjukkan bahawa kita lebih menyambut industri hiburan luar berbanding hiburan negara sendiri. Industri hujah hiburan telah berlalu semakin dengan saya rasanya saya ingin industri hujah yang sangat berbeda. PM mengatakan industri hiburan dapat bermanfaat ekonomi negara akan tetapi industri hiburan Malaysia tidak dapat meningkatkan ekonomi kerana kurang menyumbang kepada KDNP negara seperti mana industri hiburan negara lain mampu. Kita ambil contoh mudah. Industri hiburan di India dan Korea telah menyumbang $10 bilion kepada ekonomi negara mereka. Bayangkan, BTS iaitu kumpulan terkenal artis Korea mampu menyumbang 0.3% untuk keluaran dalam negara kasar KDNP Korea Selatan. Adakah mana-mana artis di Malaysia ini mampu sampai seperti mana BTS? Industri kita adalah industri yang menyumbang paling sedikit kepada KDNP negara iaitu 2%. Negara ini hanya mampu menikmati ekonomi yang sedikit dibandingkan negara lain. Angka 2% adalah sangat kecil kerana jika kita lihat pada 2015, industri hiburan dunia telah memberikan hasil sebanyak $509 bilion bersamaan RM2.11 trilion berbanding $208 bilion ketika 2002. Ini menunjukkan bahawa industri hiburan Malaysia kurang meningkatkan ekonomi. Oleh itu, industri hiburan tidak sesuai jadikan sebagai komoditi utama negara kerana faktor-faktor yang tidak dapat diatasi dan selesaikan. Poin yang kedua, sebelum saya mundur diri, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kami tidak menyokong usul yang ditentang pada hari ini. Industri hiburan tidak layak jadikan komoditi utama negara Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Izan Cakis. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta penjelasan-penjelasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penghujung. Dewan ditangguhkan selama 1 minit. Tempoh masa 1 minit, masa perbincangan diperlukan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penghubungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak Pembangkang Hampir untuk menyampaikan ucapan penghubungan. Persilakan Yang Berhormat. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan pembangkang yang merupakan jemaah kabinet, seterusnya ahli-ahli Dewan yang dihormati. Bertemu sekali lagi di arena penghubungan. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan, sebab hari ini berbunyi industri hiburan menjadikan komoditi utama negara. Kami, pihak pembangkang yang prihatin dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, telah memberikan definisi dan premis yang patuh dan jitu untuk menolak usul kerajaan. Dari awal perdebatan, pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu atau berpasangan. Pihak kerajaan gagal memberikan definisi secara konsep yang mantap
pihak kerajaan yang telah memberikan premis yang amat rapuh dan tidak rasional. Untuk menyambut usul pada hari ini, pihak kerajaan telah memberikan 3 hujah, iaitu dapat memberikan manfaat kepada ekonomi negara, menaikkan nama negara Malaysia dan yakin akan mendapat sambutan ramai dalam maupun di luar negara. Namun, tuan yang kedua, ketiga-tiga hujah pihak kerajaan dapat saya simpulkan bahawa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk menyokong usul. Ketiga-tiga hujah mereka telah gagal menunjukkan bahawa bila nilai positif yang ada dalam diri remaja, mereka akan semakin taksat dengan dunia atau dengan industri hiburan. Bukan dengan dunia, malah dengan idola-idola yang mereka idamkan sampai menimbulkan ketidakselesaan kepada individu-individu yang lain. Perdana Menteri hanya memfokuskan kepada sektor negara tetapi bagaimana pula dengan nilai seorang manusia? Adakah sanggup menelaikan diri demi membangunkan negara? Maupun kita setanding dengan negara lain seperti Korea, Jepun dan negara-negara lain? Terdapat juga pencegahan hujah antara yakin akan mendapat sambutan ramai di dalam maupun di luar negara. Adakah kita setanding dengan mereka sehingga dapat sambutan daripada luar negara? Adakah rakyat Malaysia dapat menerima hiburan seperti di barat dilakukan di Malaysia? Di Malaysia terdapat 32.9 juta penduduk, seramai manakah yang akan menyokong, seramai manakah yang akan menolak hiburan tersebut? Golongan-golongan pun dapat menerima hiburan seperti dinyatakan? Kita tidak tahu. Jadi pertemuan ahli-ahli Dewan di awal perdebatan selaku pembangkang yang diberi bahawa kami telah membuat kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini. Saya telah memberikan definisi yang mantap yang amat mudah dipahami. Untuk menyambut usul pada hari ini, kami telah meletakkan satu premis yang buku, iaitu kita boleh fokus lebih kepada industri lain seperti pertanian dan pelancongan berbanding dengan industri hiburan. Dan sebenarnya saya yakin industri tersebut boleh memajukan lebih lagi untuk membangunkan negara. Setiap negara memiliki kelebihan yang tersendiri. Jadi pada pendapat saya, kita perlu fokuskan lebih kepada sektor-sektor yang saya telah sebutkan tadi. Bagi memantapkan lagi premis kami untuk menolak usul, kami telah mengumpulkan 3 hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret. 3 hujah kami ialah menyebabkan keadaan sosial di kalangan remaja meningkat, penyebab kelalaian dan industri hiburan Malaysia tidak setanding dengan negara lain. Oleh itu, tuan yang ketua dan ahli-ahli Dewan tidak ada lagi keraguan yang gelap dan jadi terang yang berikut telah lurus. Usul kerajaan amat tidak relevan dan tidak memberi manfaat jika diluluskan. Nampaknya kerajaan kita pada hari ini tidak membuat kesediaan yang cukup sebelum membentang usul. Hujah-hujah yang dibentangkan ubah bertemu di bibir sahaja. Janganlah ahli-ahli yang berhormat berbudaya dengan janji manis dan tapi palsu dilembaga oleh mereka dalam seluruh mereka dikira ahli Dewan untuk menerima usul. Akhirnya saya menyuruh kepada ahli-ahli Dewan menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan untuk menolak usul pada hari ini demi membina sebuah negara bangsa yang besar kepada yang berkeras kepada pembangunan dan kemajuan negara. Marilah bersama-sama pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini, iaitu industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Sebulan suara datang ke kompromi sekian, mohon usul ditolak. Terima kasih yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan kita yang berhormat. Seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan ke tampil menyampaikan ucapan perhubungan. Persilakan yang berhormat Adisa Masar. Yang Arif Tuan Ketua Dewan dan Penerimaan rakan-rakan seperjuangan kerajaan provisi dan berwawasan, barisan pembangkang sekalian dan sidang perwakilan parlimen yang dimuliakan. Salam perdebatan. Setelah bertikam lidah sebentar tadi, kita bertemu lagi dalam arena yang lebih tenang, iaitu sesi pembulungan. Pihak kerajaan telah mengemukakan satu usul untuk dibahaskan oleh Dewan Yang Mulia ini, iaitu industri hiburan dijadikan komoditi utama negara. Usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan merupakan usul yang berasas, namun tindakan pembangkang dengan hujah-hujah palsu umpama menakik darah di batu. Oleh itu, kami tegaskan bahawa kami menyokong 100% usul ini. Kami telah memberikan pendefinisian konseptual yang jelas bagi membuktikan usul wajar diterima. Kami telah memperincikan pencirian atas perkataan yang menjadi maudhu perbahasan pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu dengarkan belasan konsep dan kes pembangkang.
Kita lihat timbang tara perdebatan ini. Melalui timbang tara inilah kita dapat mengenal pasti kesilapan dan kelemahan yang dilakukan oleh pihak pembangkang yang memberikan hujah pertama yang menyebabkan gejala sosial di kalangan remaja meningkat. Warga Dewan sekalian, bukan sebab bukan sebab industri hiburan sahaja yang menyebabkan gejala sosial, tetapi gejala sosial juga merupakan banyak aspek-aspek yang disenaraikan. Industri pertanian juga lebih banyak gejala sosialnya, seperti yang dikatakan sebentar tadi oleh yang berhormat ketua pembangkang, iaitu rasuah. Bukan sahaja industri hiburan saja yang ada rasuah, tetapi industri pertanian juga lebih banyak rasuah dan data statistik yang lebih tinggi daripada industri hiburan. Hujah kedua pihak pembangkang pula ialah penyebab kelalaian. Kenapa kedua pembangkang, maafkan saya tu yang berdua, kenapa barisan pembangkang boleh mengatakan bahawa industri hiburan dapat menyebab kelalaian? Bukan sahaja industri hiburan yang dapat menyebabkan kelalaian, tapi kerja yang lebih masa juga dapat menyebabkan kelalaian. Kami juga berani kerana benar mematahkan hujah ketiga pembangkang, iaitu industri hiburan Malaysia tidak setanding negara lain. Warga Dewan sekalian, jika kita lihat filem kilau dapat meningkatkan ekonomi negara dengan mengumpul sebanyak 71.2 juta ringgit Malaysia. Selain itu, cerita piramid juga dapat meningkatkan kadar ekonomi negara, dan Dato' Siti Nurhaliza juga mampu ke seantero dunia seperti Brunei dan Singapura dan dapat mempromosikan industri hiburan negara. Jadi bagaimanakah pihak pembangkang boleh mengatakan industri hiburan Malaysia tidak setanding dengan negara-negara lain? Seterusnya saya akan membuat rumusan dan pengukuhan kes dan hujah kerajaan. Sepanjang perbahasan ini, kami telah berjaya membuktikan hujah pertama memberikan manfaat kepada ekonomi negara dari data yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Ia telah membuktikan bahawa industri hiburan dijadikan komoditi utama negara dapat meningkatkan ekonomi negara dari setiap aspek industri hiburan, maupun teknologi ataupun bukan teknologi. Namun, pembangkang langsung tidak menepis hujah kami. Melalui hujah kedua kerajaan itu menaikkan nama negara dan maafkan saya yang kedua, dengan mempromosikan negara seperti yang diperkatakan oleh yang berhormat Menteri Kedua sebentar tadi. Dan hujah yang terakhir, kerajaan itu yakin mendapat saudara bagi dalam maupun di luar, seperti yang saya katakan tadi, filem kilau. Filem kilau dapat meraih berjuta-juta ringgit dan dapat meningkatkan ekonomi negara. Dengan segala hujah mantap kerajaan dan hujah amat rapuh pihak pembangkang, saya rasa sudah tiba masanya usul dikemukakan, iaitu industri hiburan dijadikan komoditi utama negara perlu diterima Dewan. Mohon terus mencadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Dengan ucapan pengundangan bagi pihak kerajaan, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada hari ini, sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini